Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umul Kitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung pengajian kita pada hari ini dalam pada kita membaca tafsir Ibnu Katsir. InsyaAllah kita akan menyambung pada bacaan ayat-ayat Al-Quran daripada kisah-kisah lanjutan yang Allah ceritakan mengenai kisah orang-orang yang menjadi kaum kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, iaitu Yahudi Bani Israel. Walaupun kisah ini ialah kisah mereka, tetapi pengajaran umum kisah-kisah Al-Quran ini ialah pengajaran untuk semua umat, termasuklah kita sekali. Dan dalam Al-Quran, selain daripada Rasul seperti Nabi Allah Musa alaihi salam dan juga Nabi-Nabi ulul azmi yang lain seperti Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Isa dan juga Rasulullah SAW sendiri, Al-Quran dia ada memberikan manfaat dan juga penceritaan yang besar ke atas banyak kisah-kisah Rasul yang lain. Yang sepatutnya kita semua, tuan-tuan, kalau kita baca Al-Quran ini, ringkasan kehidupan cerita-cerita para Nabi ini, hujung dia sama, ya. Seperti yang telah saya sebut dululah masa kita dapat musibah coronavirus, dan sekarang ni pun tak berhenti lagi musibah tu kan. Kita akan dapati Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Tuhan ini, di hujung kisah mereka ada satu penyudah yang sama, iaitu harapan dan juga doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam Nabi Allah Musa ni, tuan-tuan, di peringkat awal perjuangan dia lari daripada Fir'aun tu pun di perkampungan Madian. Ni larian dia kali pertama kan, sebelum dia bawa Bani Israel kali kedua lagi daripada Fir'aun tu. Di peringkat awal cerita dia pun ada doa Nabi Allah Musa alaihi salam. Dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dan kemudian dilanjutkan lagi doa-doa yang lain sampailah ke penghujung usia Nabi Allah Musa. Akhir cerita para Rasul Tuhan ni, dia ada doa-doa Rasul. Rasulullah yang cakap lah banyak doa macam mana kan. Banyaklah doa Nabi yang kita pun hafaz. Tuan, di sana ada seorang Rasul Tuhan Jalla wa'ala yang Rasul seperti Nabi Allah Yusuf alaihi salam juga. Dia mengandungi Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kisah dia juga ada doa. Yang mana doa Nabi Allah Yusuf ini dia sebut dalam Al-Quran mengenai harapan dia ke atas
diri dia sendiri dan juga impian dia di hadapan Tuhan Jalla wa'ala. Nabi Allah Yusuf ni anugerah dia besarlah yang Allah berikan kepada dia, iaitu Nabi Allah Yusuf ni dia ada anugerah, dia dapat anugerah kenabian. Ayah dia Nabi, atuk dia pun Nabi. Kemudian dia ni ada kelebihan menafsir mimpi, ta'wilul ahadith. Kemudian Nabi Allah Yusuf dia ada kelebihan memerintah negara Mesir. Sebelum Fir'aun duk ambil tu. Semua ini di bawah kekuasaan Nabi Allah Yusuf alaihi salam, dan dia seorang yang kacak. Nabi Allah Yusuf ni seorang yang handsome. Handsome pun dapat, Nabi pun ya, atuk pun Nabi, ayah pun Nabi, pemerintah Mesir pula tu. Kemudian dia boleh menafsir mimpi. Dulu saya pernah baca situ tentang doa Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Allah Yusuf alaihi salam dia doa kepada Allah setelah Allah beri dia anugerah kebaikan yang besar. Dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi qad ataitani min mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. Tuhan, kau dah beri aku kelebihan mulk, kelebihan pemerintahan, dan kau dah beri aku anugerah menafsirkan mimpi. Kau Tuhan yang fatirus samawati wal ard, yang merupakan pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, kaulah penjaga aku dunia sampai akhirat. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Dia sebut Allah macam mana besar pun pemerintahan dia, kekuasaan dia, kehandsomeman, ketampanan dia sekalipun, macam mana dia Rasul Tuhan sekalipun, semua kelebihan-kelebihan ni kalau tak ada pun tak apa, dia kata. Tapi yang penting ya Allah, dia nak yang hujung tu, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Allah, matikan aku sebagai seorang muslim dan himpunkan aku bersama orang-orang yang soleh. Tuan, kehidupan kita ni tuan, macam mana tinggi pun pangkat kita, tinggi pun jawatan kita dalam politik, pentadbiran negara sekalipun, kita sultan sekalipun, kita yang Tuan Agung sekalipun tuan, ataupun kita raja Arab Saudi ke, raja Qatar ke, duit melimpah-limpah sekalipun, kalau kita ni penghujung kita tak ada dua tu, tak ada makna apa-apa. Iaitu yang macam Nabi Allah Yusuf, dia bukan sekadar Nabi, dia pemerintah Mesir. Berarti jawatan tertinggi dalam negara Mesir tu Nabi Yusuf punya. Nabi pula tu tafsirkan mimpi, mukjizat dia tafsir mimpi siap. Lepas tu pula dia tampan, dia kacak. Tapi semua benda-benda tu tuan, dia tak mahu apa pun. Kalau kalau tak ada dua yang ujung tu, tak memberikan makna yang besar dalam kehidupan kita dunia ni. Sebab akhirat nanti kita akan rugi. Iaitu tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Matikan aku ya Allah dalam keadaan muslim dan himpunkanlah aku bersama orang-orang saleh di hari akhirat. Tuan, kalau bakal jadi YB akan datang, tuan ada peluang bahas dalam parlimen, tuan baca ayat ni Nabi Yusuf kan. Hujung karier politik dia lah Nabi Yusuf ni. Dia kata apa? Dia kata tawaffani muslima. Allah, aku ni nak mati sebagai seorang muslim dan nak berhimpun bersama orang-orang saleh. Setiap tindakan kita dalam pentadbiran negara yang kita miliki, kalau tak hujung dia tak berakhir untuk dihimpunkan bersama orang saleh, jika dihimpunkan bersama perasuah-perasuah, satu nasib yang malang untuk kita semua. Nasib yang malang kalau seperti itulah. Tuan akan datang mana tahu tuan terpilih jadi YB kan, dan dapat bahas kat parlimen, bahaskan bajet ke apa kan. Tuan pesan kepada semua ahli dewan ni, terutama yang non-muslim pun ada, sebab penting jadi seorang muslim. Tawaffani muslima, pesan pada semua ahli parlimen supaya kita jadi orang muslim yang bagus. Kemudian alhiqni bis salihin, himpunkan bersama orang soleh. Bangkit pada hari akhirat bukan bangkit, kita nanti bangkit pada hari akhirat dengan tokoh yang kita gabung, bangkit dengan orang yang kita sanjung. Kalau kita sanjung artis Korea, bangkit dengan artis Korea tu. Kalau kita sanjung artis Justin Bieber, bangkit dengan Justin Bieber ni. Kalau kita sanjung sunnah Rasul, kita bangkit dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kagum dengan siapa yang kita rasa dia orang soleh, kita bangkitlah bersama orang soleh. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Nabi Allah Yusuf, dia apa lagi yang dia nak dalam kehidupan dia? Dia ada semua. Tapi semua tu tak ada apa bagi dia, melainkan dia nak dua sahaja, iaitu mati muslim dan dihimpunkan bersama orang saleh.
kita belajar tafsir, tuan belajar setiap hari dalam kelas dalam masjid ini tuan-tuan. Tujuan kita semua tak lain tak bukan abdikan diri pada Tuhan dan nak jadi orang muslim yang mati dalam husnul khatimah, dihimpunkan juga bersama orang soleh insya-Allah. Pada kelas kita yang lepas kita baca beberapa ayat Al-Quran daripada ayat yang ke-61. Ayat yang agak panjang mengenai sikap Bani Israel yang mereka ni, kita sebut pada kelas yang lepas, mereka ni lan nasbira ala ta'amin wahid. Dia tak boleh sabar, dia tak senang duduk dengan tak syukur dia dengan apa yang Allah dah pilih untuk dia. Sedangkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dah pilih untuk kita ni pilihan yang paling baik. Tapi mereka tak mau. Mereka nak makanan yang mereka sendiri tentukan, bukan yang Allah tentukan. Dia nak tentukan sendiri. Yang ni satu sikap sombong, dan maaf sebut sombong bodoh lah. Allah dah pilih yang baik untuk kau nak yang cara kau sendiri. Tak ada dalam dunia ni orang yang nak. Kita kalau tahu ni pilihan Allah untuk kita ambil yang tu kan. Kita ambil yang tu. Biarlah pilihan tu nampak buruk depan kita, tapi hakikat dia baik. Allah Maha mengetahui. Dia baik untuk kita. Kita ambil pilihan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita. Sebab tu penting ada konsep kita redha di atas apa yang Tuhan dah beri pada kita, di atas hikmah yang sangat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Ayat yang lepas kita baca tentang Bani Israel ni, dia biadab kepada Nabi Allah Musa sampai dia bantah dengan cara dia kata lan nasbira ala ta'amin wahid. Bantahan yang tipu, statement ataupun kenyataan yang menipu, kan? Dia putar belit, dia kata satu makan je ke? Tuhan bukan bagi satu makan, Tuhan bagi banyak makanan kepada mereka. Tapi dia kata ta'amin wahid, makanan yang satu. Dan nasbira ni tak tahan, tak boleh tak larat nak bertahan dengan makanan yang satu, kan? Maka dia mintalah makanan-makanan yang tak sesuai di tengah padang pasir yang panas Saina itu. Dia minta benda-benda yang makanan yang lain seperti baqliha, sayuran, qisaiha, fumiha wa adasiha wa basaliha. Minta timun, minta kacang, minta bawang. Dia minta pada Tuhan yang tu. Nabi Allah Musa sebut yang ni semua makanan yang adana. Adana ni yang dunia, adana kan? Adana ni yang rendah berbanding apa yang Allah Subhanahu khairun huwa khair billadhi huwa khair. Berbanding dengan apa yang Allah dah pilih untuk khair, untuk kebaikan kamu. Yang Allah pilih dah lebih baik dah. Kenapa kamu nak yang tak baik ni? Yang ni tuan-tuan, kita minta lindung daripada yang ni. Apa yang Allah dah beri pada kita tu yang terbaik sebenarnya. Jangan minta yang lain, kan? Dan dapat yang tu, syukur yang tu. Nak kereta yang besar macam ni, dapat kereta yang sederhana macam tu, syukur yang tu kan. Allah pilih yang tu untuk baik untuk kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Sebab bila mana Allah Subhanahu Wa Taala dia campur tangan urusan manusia, di situ ada satu kelebihan, redha Tuhan Jalla wa Ala. Kita bukan sekadar nak izin Tuhan, kita nak redha Tuhan. Yang paling penting. Okey, itu tentang ayat yang lepas, bagaimana Nabi Allah Musa alaihi salam dia menyebut tentang kedegilan Bani Israel, melampaunya mereka sampai mereka minta habuan makan yang bukan-bukan. Okey, pada hari ini kita akan baca ayat yang ke-62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang amanu, orang yang beriman, walladzina hadu, dan juga orang-orang hadu, orang-orang Yahudi, wan nasara, orang-orang Nasrani, was-sabiin, dan orang-orang sabi'. Man amana billah, dalam kalangan mereka ni sesiapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan juga hari akhirat, wa amila salihah, dan beramal dengan amal yang saleh,
falahum ajruhum 'inda rabbihim, bagi mereka ganjaran untuk mereka di sisi Tuhan mereka, wala khaufun 'alaihim, dan tak ada ketakutan atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka itu bersedih. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur, dan ingatlah ketika kami mengambil janji daripada kamu, iaitu Bani Israel, dan kami angkat Tur Sina, kami angkat Tur Sina, bukit Saina di atas kepadamu, dan berkata, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang di dalamnya agar kamu bertakwa. Thumma tawallaytum min ba'di dhalik falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kemudian kamu berpaling, yakni kamu mengingkari janji itu, maka seandainya tidak ada kurniaan Allah dan rahmatnya ke atas kamu, lakuntum minal khasirin, kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Okey, tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sekali lagi menceritakan Allah bawa masuk 3 kelompok kaum yang besar selain daripada Yahudi, yang mana mereka ni termasuk dalam kalangan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisah mereka dalam Al-Quran. Dalam Quran ni kisah yang paling banyak Yahudi Nasrani. Kisah mereka yang paling banyak. Allah kata innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang amanu, yang percaya, yang beriman. Al-Quran bila disebut orang yang beriman ni, kalau tak ada ayat tentang Islam selepas dia, Islam dan beriman tu maksud dia sama. Dia ada satu kaedah dalam bahasa Arab, Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Perkataan Islam dan iman dia bergabung. Dan juga perkataan zakat serta sedekah dia gabung dua, kan. Islam dengan iman ni, tuan, perkataan Islam dan juga iman ni, kalau dia berada dalam satu ayat, contohlah macam ayat ni, innal ladzina amanu, dia sebut orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang sama tak ada pun perkataan Islam. Maknanya Islam tu maksudnya iman, iman tu maksudnya Islam, sama. Jadi ayat ni Allah kata innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Maksud dia apa? Orang Islam lah. Orang Islam, maksudnya sama. Kan? Sama juga macam sedekah dengan zakat. Dia gabung. Sedekah dengan zakat gabung. Kalau dalam satu ayat tu sebut sedekah sahaja, dan dalam ayat yang sama tak ada kalimah zakat, maksud dia sedekah tu maksud dia zakat, zakat maksud dia sedekah. Sama. Contoh yang paling jelas kita baca tentang senarai asnaf yang dapat zakat, kan. Allah tak kata innamaz zakatu lil fuqara wal masakin wal amilin, tak. Allah tak kata sesungguhnya zakat itu untuk fakir, miskin, untuk amil, untuk orang yang muallaf qulubahum. Tak ada zakat. Tuhan kata innamas sadaqat, sesungguhnya orang-orang yang sesungguhnya sedekah ini untuk orang. Sedekah Tuhan kata. Maksud dia bukan sedekah, maksud dia zakat, sama. Kalau kita faham, sedekah ni untuk 8 orang ni je ke? Tidak, ayat itu maksud dia zakat. Sama lah, zakat dan sedekah. Tapi jika dalam satu ayat tu ada kalimah sedekah dan ada kalimah zakat, maknanya zakat tu maksud tersendiri, sedekah tu maksud tersendiri. Lain-lain maksud dia. Kalau dalam satu ayat tu kalimah iman dan Islam tu ada dalam satu ayat, maka Islam akan memberikan maksud yang lain, iman memberikan maksud yang lain. Contoh yang paling besar dalam hadis Jibril tu, Jibril tanya tentang ya Rasulullah, akhbirni 'anil Islam. Rasulullah, khabarkan aku tentang maksud Islam. Nabi memberitahu, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salat wa tu'tiyaz zakah wa tuhajjal bait wa tasuma Ramadan. Nabi sebut Islam tu 5 perkara. Lepas tu Jibril tanya apa lagi? Akhbirni 'anil iman, khabarkan aku tentang iman. Nabi memberitahu tentang rukun-rukun iman. Al-imanu billah wa malaikatihi wa rusulihi, sampailah 6 rukun iman. Jadi kalau Islam, iman dan juga iman ada pada satu perenggan dan juga hadis atau ayat Quran yang sama, maka pasti dia memberikan maksud yang berbeza-beza. Tapi kalau satu je, ada Islam je, maksud dia sama, Islam ke iman ke, maksud sama.
Sama maksudnya. Macam ayat ni lah. Innal ladzina amanu. Sama maksud dia orang-orang yang beriman ke, orang Islam ke, maksud dia sama. Okey, jadi Allah sebut ni orang sesungguhnya orang-orang yang beriman. Kalimah inna tu dia taukid, dia penekanan, satu penekanan. Innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ataupun orang Islam. Kemudian orang apa lagi? Orang-orang yang hadu. Dan hadu ni, apa maksud hadu kan? Hadu ni orang apa? Okey. Perkataan Yahudi ni berasal daripada perkataan Al-Hawadah. Al-Hawadah yang bererti, Hawadah ni maksud dia rahim, dia maksud dia kasih sayang. Hawadah ni bahasa Arab maksud dia kasih sayang, ataupun dalam satu lagi perkataan bahasa Arab dia kata tawahud yang bererti taubat. Atau Yahudi ni, maksud Yahudi tu ialah kasih sayang ataupun taubat maksud dia. Hebat maksud Yahudi ni, hebat kan. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut seperti contoh ucapan Nabi Allah Musa alaihi salam, inna hudna ilaika. Nabi Musa kata sesungguhnya kami hudna ilaika, kami kembali bertaubat kepadamu. Hudna ni kembali bertaubat kepadamu. Hidayah kan, hidayah taubat. Jadi perkataan Yahudi tu tuan-tuan, bila mana Allah Subhanahu kali ni Allah menyebut perkataan Yahudi bukan dengan cara Yahudi ataupun ya Bani Israel, tak. Allah guna perkataan hadu. Hadu merujuk kepada orang Yahudi, segelintir kecil mereka yang insaf dan nak bertaubat. Itu pemilihan kalimah tu tepat. Allah tak guna dengan perkataan wallazina yahud wan nasara, tak. Allah guna perkataan hadu. Khas untuk orang Yahudi yang pada zaman tu dia mengecualikan diri daripada membantah Nabi Allah Musa alaihi salam. Kelompok kecil-kecil pun ramailah yang taat pada Nabi Allah Musa. Tapi nak dibandingkan dengan yang ingkar, ramailah yang ingkar tu. Okey, satu perkataan hadu. Jadi hadu dalam ayat tu Allah kata orang-orang Yahudi. Hadu yang khususnya orang Yahudi yang tak membantah dan mengikuti yang mengikuti Nabi Allah Musa alaihi salam. Penyambung mata rantai perjuangan Nabi Allah Musa ni tuan-tuan, selepas itu ialah Musa dan juga Harun alaihissalam, ialah Nabi Yusha' bin Nun. Lepas tu lagi Nabi Sulaiman, Nabi Allah Daud, semua juga ada memimpin Bani Israel kan. Sebab tu orang Yahudi hari ni tuan-tuan, dia cuba nak runtuhkan Baitul Maqdis ni. Sebab dia yakin ada tempat ibadah Nabi Allah Sulaiman di bawah runtuhan Al-Aqsa tu. Dan dia anggap ada harta karun yang sangat, ada harta yang sangat bernilai yang pernah Nabi Allah Sulaiman sembunyikan daripada mereka, iaitu buku-buku kitab sihir syaitan yang Quran telah sebut, yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakain bi babil harut wa marut. Orang Yahudi dia cari buku sihir setan yang Allah pernah hantar Harut dan juga Marut untuk rungkai sihir syaitan yang telah menyihir Bani Israel. Sampailah suami isteri yufarriqu baina mar'i wa zawji. Tuan baca surah Baqarah kan, Allah sebut tentang sihir tu mampu untuk mencerai beraikan suami isteri. Hari ni tuan-tuan, ada sihir yang boleh memecah belahkan suami isteri kan. Cerita filem apa yang saya tengok main, ada sihir dia tanam letak bawah bantal, sihir tu bercerai laki bini tu. Sihir tu betul lah. Pengarah filem tu mungkin dia baca Quran kot, wallahu a'lam lah. Tapi memang ada sihir yang boleh menceraikan suami isteri. Dia apa nama sihir tu? Sihir pengasih ke apa benda tak tahulah. Menceraikan suami isteri. Orang-orang Yahudi ni, kebanyakan mereka pada zaman Nabi Allah Sulaiman, mereka telah disihir dengan sihir yang sangat dahsyat oleh syaitan. Sangat dahsyat. Quran menyatakan yu'allimunan nas. Syaitan ni dia mengajar manusia. Manusia tu Bani Israel. As-sihra, sihir. Wa ma unzila 'alal malakain, malaikat Harut Marut Allah datangkan kepada mereka untuk mengajar Bani Israel merungkai sihir-sihir syaitan ni. Jadi mereka hari ni dicari khazanah tu pergi mana. Tak tahulah dia jumpa tak jumpa buku-buku sihir tu. Wallahu taala alam. Jumpa pun dia dapat sihir tu pun menyebabkan ramailah orang Zionis hari ni mengganaslah sebab sihir-sihir syaitan yang diikat pada mereka. Okey. Walladzina hadu, orang Islam dan juga orang-orang Yahudi yang nak taubat, yang insaf, yang nak bertaubat, hadu.
Wan Nasara, dan juga orang-orang Ansar. Orang-orang Nasara ni orang-orang, kalau Rasulullah dia orang-orang Ansar, sahabat-sahabat Nabi ni orang-orang Ansar. Nabi Allah Isa ni dia pembantu dia ialah orang-orang Nasrani yang Allah Subhanahu wa taala sebut man ansari ila Allah qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Kan Nabi Allah Isa dalam Al-Quran, Nabi Allah Isa menyatakan man ansari ila Allah, siapakah yang akan menjadi ansar, penolongku untuk nak menegakkan agama Allah. Qala al-hawariyun, berkatalah orang-orang Ansar menyatakan nahnu ansarullah, kamilah ansar, penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nasrani merujuk kepada pengikut Nabi Allah Isa alaihi salam yang nak menyelamatkan, yang membantu Nabi Allah Isa. Sewaktu orang Yahudi sendiri nak bunuh Nabi Allah Isa alaihi salam. Antara rasul terakhir yang Yahudi dakwa dibunuh. Yang sebelum ni ramai Yahudi bunuh rasul ni ramai. Sehari dalam rekod sebahagian ahli tafsir menyebut dalam riwayat-riwayat Israiliyat, pernah Yahudi-Yahudi yang alim ni menceritakan bahawa nenek moyang mereka pernah bunuh satu hari itu lebih kurang 100 orang Nabi lebih. Bunuh satu hari. Fayaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, mereka bunuh nabi mereka dengan cara yang sangat zalim. Bunuh nabi. So tak heran hari ni dia bunuh orang Islam, tak ada belas kasihan kan? Tak heran tuan. Nabi pun dia bunuh dulu. Yahudi hari ni kan. Nah, dulu Nabi pun dia bunuh, setakat nak bunuh orang Islam, nak tindas manusia dalam dunia ni memang tak ada masalah bagi mereka. Mereka tak ada hati perut, tak ada. Bagi mereka kaum yang lain ni semua haiwan-haiwan binatang ternakan yang boleh dibuat sesuka hati. Kaum yang suci dan ialah kaum Yahudi bagi mereka. Nasab mereka kan. Satu agama dalam dunia ni yang dia tak mendakwahkan agama dia. Orang Islam dan orang Kristian dia missionary. Missionary ni dia mendakwahkan agama dia. Dia ajak orang lain masuk Kristian, orang Islam ajak orang lain masuk agama Islam kan. Dia dakwahkan agama dia. Tuan pernah dengar orang masuk Yahudi? Pernah dengar orang Yahudi dia ajak orang masuk Yahudi? Tak. Yahudi dia bukan agama missionary. Dia bukan agama yang ajak orang berdakwah supaya masuk dalam Yahudi, tak ada. Yahudi ni kemuliaan dia pada nasab dia. Dan nasab tu bukan kat bapak, dekat mak. Satu orang Melayu kahwin dengan Yahudi, kan, kahwin dengan perempuan Yahudi, anak tu nanti Yahudi. Kalau seorang perempuan wanita Melayu kahwin dengan lelaki Yahudi, anak tu bukan Yahudi. Dia terbalik. Dia nasab dia dengan mak. Kalau kahwin dengan perempuan Yahudi, anak tu Yahudi. Yahudi dia punya special macam tu dia buat. Dan mereka kaum yang tak mendakwahkan agama mereka pada orang lain. Mereka kaum keturunan Yahudi. Yahudi mulia. Yang lain tak berhak dapat kemuliaan ni. Tak berhak. Punya asabiah melampau teruk. Sangat melampau. Saya dengar tuan-tuan, ada orang kan, yang ni tak ada kat sini lah Allah. Mungkin dekat luar negara kita lah. Dengar-dengar cerita kan. Orang-orang yang dalam negara kita ada yang dia ada nasab yang bagus seperti Syekh dan juga Syarifah ni. Kan? Menjaga nasab yang bagus ni satu sunnah yang baik lah. Nak cari jodoh, cari yang Syekh Syarifah juga. Bagus, tak ada masalah. Tapi kalau kita dakwa, jangan kahwinkan anak dengan yang bukan Syekh Syarifah, sebab nanti Nabi tak mengaku umat. Satu dakwaan yang salah. Kan? Sebab agama ni dia tak asabiah sampai tahap macam tu. Tak kan? Sampai dia kata Nabi tak mengaku umat. Jangan gitu tuan. Jangan claim atas apa yang Nabi tak kata. Satu dosa yang besar. Yang kalau kita claim satu ayat yang Nabi tak kata, kita cakap nak orang Nabi kata. Ini satu masalah kan. Kalau kita ni keturunan Syekh Syarifah, satu keturunan yang bagus, tak masalah. Nak kahwinkan anak dengan yang dari Syekh Syarifah juga, tafadhal. Tapi jangan dakwa hanya ini jalan yang ada, kalau tak buat macam ni Nabi marah. Jangan itu. Tak ada. Tapi Yahudi dia ada bab ni. Dia tak dakwahkan agama daripada orang lain. Tak, dia bukan agama dakwah Yahudi ni. Tapi agama dakwah ni dia ada pada orang Islam, ada pada Kristian. Dia menyebarkan agama dia untuk orang masuk Kristian dan orang Islam lebih lagi lah. Agama yang paling pesat berkembang dalam dunia ni. Yang menjadi agama yang nombor satu, yang paling ramai. Yang banyak dibunuh pun kita, yang paling ramai pun kita.
dalam dunia ni peranut orang Islam yang paling ramai. Soal adakah ramai dia tu macam buih kat lautan ke atau bagaimana, tu nombor 2. Tapi paling ramai lah. Paling ramai orang Islam. Okey, orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani. Sekarang ni siapakah dia pula orang-orang yang sabiin yang Allah sebut ni? Sabi'. Dan kalimah sabi' ni, sabiin, dia ada beberapa syarah daripada perkataan sabiin. Adapun tentang sabiun, para ahli tafsir berbeza pendapat. Sufyan al-Thawri meriwayatkan daripada Lais bin Abi Salim daripada Mujahid, dia menyatakan sabiun adalah satu kaum antara kaum Majusi yang menyembah api. Mereka ni sebelum mereka menyembah api, tuan, kaum Sabi' ni, mereka ni menyembah ni falak, bintang. Dia anggap bintang ni Tuhan mereka, dia sembah bintang. Kaum ini Allah Subhanahu Wa Taala menamakan mereka sebagai sabiun dalam ayat tadi. Jadi sabiun itu ialah kaum-kaum yang mana mereka ni kaum Majusi yang menyembah bintang. Sebelum mereka menyembah api pada zaman-zaman kemudian tu, mereka menyembah api pula sebab cahaya kan. Dia sembah cahaya kan. Okey, kaum Sabi'. Ada menyatakan kaum Sabi' ini ialah kaum Sabak yang merupakan negara Sabak yang kita kata Malakatus Sabak, raja perempuan negeri Sabak yang dipanggil dengan nama Balqis tu, yang dikatakan nama dia Balqis pada zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ni kaum Sabak yang mana mereka ni Quran mereka tahu yasjuduna lisyams, mereka ni menyembah matahari. Dalam cerita burung hudhud kan, am ala hudhuda, burung hudhud ni dia bawa tentang binaba'in azim, dia bawa berita yang besar tentang satu orang malakatus Sabak, raja perempuan negeri Sabak yang mana dia dan kaum dia wa qaumuha yasjuduna lisyams, mereka ni menyembah matahari. Jadi kaum Sabak ni dia asal sin, tapi sin dengan sad dalam bahasa Arab, asal kalimah daripada kata yang sama, sin dengan sad. Dia cuma beza tebal dengan nipis je. Tu Sabak dengan Sabak sama. Jadi ada kurang-kurangnya 2 pendapat tentang Sabak ni. Satu kaum Majusi yang asal menyembah bintang, satu lagi ialah negara daripada negara raja perempuan negeri Sabak tu. Okey, 4 kaum yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, orang beriman, Yahudi yang insaf, Nasrani yang menjadi pembantu Nabi Allah Isa, dan juga kaum Sabak. Mereka ni tuan-tuan, kalau beriman pada Allah, man amana billah wal yaumil akhir, beriman pada Allah dan juga hari akhirat, beramal amal yang soleh, mereka dapat ganjaran yang besar daripada Allah. Tak ada ketakutan, tak ada kesedihan. Tuan-tuan, yang ayat ni tuan-tuan, ayat ni menjadi sandaran beberapa musuh Islam yang menyatakan bahawa agama ni semua sama. Tak kira kau agama Yahudi ke, kau agama Kristian ke, kau agama apa sekali, penyembah matahari macam kaum Sabak sekalipun, kalau kau Islam sekalipun, kalau kau beramal soleh, beriman pada Allah, kau beramal soleh, percaya hari akhirat, dapat ganjaran syurga. Tuan, ayat ni dia menjadi satu tuhmahan, satu hujah orang-orang musuh Islam menyatakan bahawa Islam ni dia mengiktiraf agama-agama lain. Yang penting kau agama Buddha sekalipun, yang penting kau percaya Allah, percaya Tuhan tu ada, buat amal baik, masuk syurga lah. Sama je lah nak pergi dakwahkan Islam supaya orang semua masuk Islam, buat apa? Nasrani ke, Yahudi ke, Islam ke, kaum yang menyembah matahari macam kaum Sabak yang cipta agama sendiri ke, sama semua. Sekarang macam mana nak jawab tuan? Macam kita nak jawab perkara tu? Al-Quran, semua ayat Quran, bukan semua, segelintir ayat Quran ni dia difahami dengan melihat konteks ataupun latar belakang ayat itu. Ada ayat Quran yang ada asbabun nuzul. Macam setengah orang kadang-kadang dia tak memahami bahasa Arab dengan laras yang betul. Dia terjemah pun salah dan dia tuduh Quran tu berganas. Seperti banyak musuh-musuh Islam, orientalis dan juga ramai lah kan, yang bawa masuk perdebatan dengan orang Islam. Dia kata agama Islam ni pengganas. Bukti dia ada hadis yang Nabi sebut, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk nak bunuh manusia, an uqatilan nas. Hadis yang sahih. Hadis tu menjadi sandaran kepada musuh Islam
yang nak bagi tahu Islam ni agama pengganas. Hadis tu juga menjadi pegangan orang Islam yang mengganas. Seperti Daesh, ISIS tu kan. Hadis tu menjadi pegangan bagi dia untuk nak sembelih orang Islam sendiri. Hadis tu bunyi dia apa? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabi kata, aku diperintahkan untuk bunuh manusia yang tak mengucap syahadah. So dia pun penggal kepada orang. So ISIS pun, mana-mana orang tak iktiraf dia sebagai pemerintah, dia pun penggal kepala. Hatta orang Islam sendiri pun dia penggal. ISIS dia guna hadis tu lah. Daesh kan, dekat Syria, dia guna hadis tu lah. Musuh Islam pun guna hadis tu, kata Islam mengganas. Kita tuan-tuan nak jawab apa kan? Kita yang tak setuju jawab apa? Tak tahulah Ustaz jawab macam mana. Tuan-tuan, yang ni masalah bila satunya tak memahami bahasa Arab dengan laras yang betul. Kedua, tak memahami latar belakang ayat. Tuan-tuan, umirtu an uqatilan nas, maksud dia bukanlah aku diperintah untuk bunuh orang. Uqatil bukan maksud bunuh. Uqatil ni dia fa'ala, safaha, dia memerangi. Kan, dia wazan saling. Saling ni bererti tak ada orang yang hulur tangan bersama dengan diri sendiri, tak ada. Dia mesti berpelukan ni, dia mesti bersama-sama, ada dua orang. Uqatil, dia saling. Bererti ada orang serang dan kau kena bertahan. Memerangi maksudnya bukan bunuh. Maksudnya memerangi. Memerangi ni bererti ada orang serang kau. Kau nak buat apa? Kau nak kena serang macam tu biar banyak? Tak, kau kena bertahan. Nabi beritahu, aku diperintahkan untuk memerangi. Bererti memerangi sesiapa yang memerangi Nabi SAW. Bukan pergi bunuh orang. Tak. Memerangi. Kita negara, ada negara sendiri, mesti ada sistem ketenteraan. Kalau musuh serang, nak diam. Oh, dia serang kita. Masya Allah, subhanallah. Beri salam pada dia lah. Beri salam. Assalamualaikum. Menyerang. Gitu. Tak. Nabi suruh bertahan. Suruh balas balik serangan tu supaya kita dapat bertahankan negara Islam. Itu maksud uqatil. Bukan maksud bunuh. Memerangi. Salah faham. Dia tuduh Islam mengganas. Lepas tu dia kata, tengok surah Taubah. Bismillah pun tak ada. Ganas Islam ni. Surah Taubah. Cerita pasal bunuh orang. Tak ada bismillah, ganas. Lah kan. Surah Taubah ni tuan-tuan, latar belakang ayat memang perang. Dah kalau tengah-tengah perang, nak cerita macam mana tengah perang? Ni tuan, musuh datang menyerang ni, musuh datang menyerang. Oh, musuh menyerang, masya-Allah. Beri salam pada dia, ajak dia kebaikan, hulurkan salaman kita pada dia. Macam tu, perang. Dah kalau tengah perang, memanglah ayat dia suruh bunuh, perang. Takkan bila suruh perang, musuh dah datang, Masya Allah, bertasbihlah kepada Allah, istighfar, ajaklah musuh-musuh kita beristighfar kepada Allah. Macam tu perang. Itu bukan perang kan. Itu bukan perang kan. Jadi kalau perang memang Tuhan mulakan tak ada bismillah, apa perang? Perang memang ayat macam tu. Pangkal surah Fatihah sampai An-Nas semua bismillah. Surah Ar-Rahman tak baca ke? Daripada surah-surah Quran yang banyak, ayat Quran yang ribu-ribu tu, ayat tu je yang cerita pasal memerangi, perang. Ayat yang lain semua cerita tentang taubat, tentang kemurahan Tuhan, tentang Allah yang Maha Pemurah mengasihani. Yang tu dia tak baca. Dia baca surah perang aja. Memang dah surah tu surah perang, memanglah ayat dia ganas sikit. Perang. Takkan nak perang tu berpelukan. Perang. Jadi manusia orientalis dan juga musuh Islam, dia tak faham macam-macam benda, tapi dia blame Islam di atas satu nama, iaitu keganasan. Kita orang Islam yang tak faham, kita pun nak jawab macam mana ni? Memang kita ganas kot. Kita cakap macam tu lah. Ayat ni nak faham macam tu kan? Ayat kita baca surah Baqarah ni. Sebab sekarang ni musuh-musuh Islam dia kata ayat ni Allah mengiktiraf orang beriman ke, Yahudi ke, Nasrani ke, orang Sabik sekalipun, orang Sabik ni orang sembah agama sendiri, buat agama sendiri sekalipun, kalau mereka semua amanah bila percaya Allah tu ada, percaya hari akhirat, buat amal soleh, Allah kata falahum ajrum 'inda rabbihim, mereka akan dapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Nak cakap macam mana? Tuan-tuan, ayat ni dia turun menggambarkan, dia turun, latar belakang dia turun nak bercerita tentang kelompok-kelompok kecil yang ada dalam kalangan orang-orang Yahudi, yang pada ketika itu semua orang Yahudi sepakat nak bunuh mana-mana Yahudi yang taat pada Musa.
Tu Allah kata, kalau ada orang Yahudi yang beriman pada Allah, berarti dia rahsiakan keislaman dia. Daripada depan Yahudi lain dia kata, aku tak sokong Musa. Tapi dia, sebab hati dia tu ketakutan dibunuh tu. Macam cerita Ammar bin Yasir zaman Nabi SAW kan. Keluarga Yasir dibunuh, mak dia Sumayyah dibunuh, ayah dia Yasir dibunuh, diempak tombak tembus sampai ke belakang dia. Dia mengaku kufur depan Abu Lahab, Abu Jahal ni. Bila dia balik jumpa Rasulullah, dia cerita pada Rasulullah, tapi hati kau macam mana? Dia kata, walakin tatma'inna qalbi, tapi hati aku tenang dengan iman Rasulullah. Allah iktiraf hati dia tu. Apa yang dia lafaz kufur tu tak kira. Allah iktiraf orang macam ni lah, yang pertahankan iman dalam keadaan ketakutan musuh yang ada depan dia ramai. Termasuk orang-orang sabik, orang-orang yang Nasrani sekalipun, yang pada ketika itu ramai yang mengancam orang yang beriman pada Nabi Allah Isa. Termasuk orang-orang Yahudi yang diancam, yang sedang beriman pada Nabi Allah Musa. Termasuk orang-orang Sabak pada ketika itu yang nak beriman pada agama Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nak beriman, tapi kaum yang ramai kat depan ni ancam kita ni. Maka Allah pun kata, mereka semua yang menyimpan iman mereka pada Allah, mereka beriman pada Allah, percaya hari akhirat, buat amal yang saleh, yang tu yang Allah kata, yang mereka ni ialah orang-orang yang falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tu maksud dia. Orang macam ni lah yang Allah kata, mereka ni ada ganjaran yang besar di sisi Tuhan mereka. Dan mereka jangan takutlah. Fala khaufun, jangan takut. Sebab mereka ni ketakutan, kenapa kan? Ketakutan sebab apa yang nak jadi kat depan ni. Kalau orang tahu aku beriman ni kan, apa jadi pada aku ni kan? Dia takut yang tu. Jadi Allah yang iktiraf, jangan takut. Betul, ketakutan ni ialah takut apa yang nak jadi kat depan. Sedih, walahum yahzanun, sedih. Janganlah mereka bersedih. Tak ada kesedihan untuk mereka. Sedih ni mengenangkan apa yang dah lalu, yang dah berlaku yang dulu. Kebanyakan bahasa dalam Quran, bila Allah merujuk pada wala khaufun alaihim, tak ada ketakutan untuk mereka. Ketakutan apa kan? Ketakutan apa yang nak jadi kat depan. Takut apa yang bakal jadi pada hari akhirat. Kemudian wala hum yahzanun, jangan sedih. Sedih ni mengenangkan peristiwa yang dah berlaku kat belakang kan. Macam Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Sewaktu Nabi Allah Adam ni diturunkan dekat dunia, dipisahkan dengan isteri dia Hawa, dia doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah ampunkan dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran tentang wala khaufun alaihim, wahai Adam, jangan takutlah wahai wala khauf, jangan takut. Sebab apa? Nabi Allah Adam risau apa yang nak jadi pada hari akhirat, pada masa akan datang dia. Kalau Allah tak terima taubat dia ke, Allahu a'lam. Kan? Nabi Adam risau yang tu. Allah menerima taubat Nabi Adam alaihi salam. Dan dia sedih, walahum yahzanun, dia sedih, yahzanun, dia sedih mengenangkan apa yang dah berlaku di jannah yang lalu, ketika mana dia telah mendengar bisikan syaitan, telah terpengaruh dengan godaan syaitan dalam jannah Nabi Adam alaihi salam. Lalu sedih mengenangkan apa yang nak jadi kat depan. Sedih atau takut mengenangkan apa yang bakal jadi. Sedih pula mengenangkan apa yang telah pun terjadi. Sedih, tuan. Sedih dan takut ni, tuan. Dia kadang boleh membunuh kita lah. Satu orang yang sedih, dia kematian orang yang dia cinta, isteri yang sangat dia sayang, mati dia, meninggal. Dia sedih, kemurungan, lama-lama gila. Ada itu. Sebab tak ada iman, tak buat, tak cinta pada Tuhan lebih daripada apa yang lebih daripada segala benda kan. Cakap okey lah kan, tapi kalau jadi kat sendiri-sendiri, kita tak tahu apa jadi dekat diri kita. Tapi agama macam tu lah tuan. Kadang-kadang ada orang dia takut sangat. Dulu masa musim kapal terbang terempas kan, MH370 terempas, MH17 terempas, yang tu guna tembak kan. Sampai ada jiran-jiran saya yang pergi haji cancel. Sebab apa cancel? Takut ni musim-musim kapal terbang jatuh ni kan, mati kan, takut ke ni. Saya kata, Pak Cik tahu tak Pak Cik, orang mati atas jalan raya lagi banyak daripada orang mati dalam kapal terbang tau. Macam mana dia boleh takut? Sebab ketakutan tu, ketakutan ni kalau dia masuk dalam hati kita tanpa iman dan takwa ni, dia boleh bunuh kita dah. Kita mati sebelum mati. Belum mati lagi dah mati. Sebab ketakutan, takut naik kapal terbang, tak apa lagi haji naik kapal terbang ni kan, jatuh ni habis aku.
Sedangkan yang mati kat jalan ni lagi banyak daripada yang mati atas kapal terbang. Yang mati seukuk lagi banyak daripada yang mati kapal terbang kan. Lagi banyak. Dia tak takut yang tu, dia takut yang kapal terbang tu. Ketakutan ni dia boleh membunuh orang sebelum orang tu mati. Lepas tu Allah pesan wala khaufun alaihim, tak ada ketakutan untuk mereka. Mereka takut apa yang ada kat depan, tak ada ketakutan tu. Wala hum yahzanun, mereka sedih mengenangkan yang lepas main apa jadi. Jangan sedih-sedih lagi dah. Allah Subhanahu wa taala nak beri mereka anugerah syurga Tuhan Jalla wa ala. Di ayat ini tuan-tuan dia mengajar kita bukan pluralism, bukan ayat bahawa agama semua sama, tidak. Ayat ni mengiktiraf sebilangan kecil orang-orang yang ada yang merahsiakan iman mereka dalam kalangan orang Nasrani, orang Yahudi, orang Sabak yang merahsiakan keislaman mereka di atas pemerintahan raja mereka yang zalim. Allah Subhanahu wa taala berkata insya-Allah sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya mu'allima Ibrahim al-hikmah 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman al-hikmah fahimna. Fafahamnaha Sulaiman kullan atayna hukman wa 'ilma wasakharna ma'a dawli wa sabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Alhamdulillahirabbil alamin.